Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang memberikan ucapan-ucapan haluan, yang kita kasihi penganjur Ribat Fatimah Bersama Tauhid dengan kerjasama MAPIM, Presiden MAPIM Cikgu Azmi, Timbalan Presiden Dr. Sani Arabi, Pengasas Ribat Fatimah Puan Erma Fatimah, sekalian DP kehormat, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur ke hadratillah SWT dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam majlis yang kita sedang berada sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh di sisi Allah, yang akan ditulis di dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia. Dan kita harapkan sangat setiap yang kita lakukan ini menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa bersama-sama ketika bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita bersyukur masih lagi bernyawa di bumi Allah, dan sepanjang masa Allah izinkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang antara kebaikan itu apa yang telah kita bersusah payah untuk menjayakan program pada malam ini. Yang sekalian maklum apakah tujuannya, insya-Allah mudah-mudahan kita ini turun rahmat dan barakah daripada sisinya dengan niat yang ikhlas dalam hati masing-masing. Bila sebut tentang jihad, kadang-kadang kita seronok mendengar tentang jihad, tentang peperangan dan sebagainya, dan kadang-kadang kita terlupa juga untuk mengenal pasti apakah makna jihad itu sebenarnya. Bagi yang belum faham makna jihad, jihad ini bahasa Arab, bahasa Melayu tak ada jihad. Jihad ada. Kalau jihad ni bahasa Arab, jim, ha dan dal. Al-jahdu maksudnya bersungguh-sungguh. Ringkas cakap, pendek cerita, jihad ni maksudnya ialah orang yang bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah. Bukan saja maknanya perintah Allah itu peperangan, tapi segala perintah Allah yang mendapatkan redha-Nya, yang menyebabkan Allah redha kita, kita buat dalam keadaan bersungguh-sungguh, maka itulah orang yang berjihad. Contohnya, kita apa benda ni menderma, bersedekah, ataupun kita bantu anak yatim. Kalau kita sekali-sekala bantu anak yatim, ya itu dipanggil orang yang membantu anak yatim. Tapi kalau sampai buat rumah anak yatim, sampai cari derma untuk anak yatim, cari apa ni nak sumber-sumber untuk bantu anak yatim, orang itu sudah bersungguh tu dalam membantu anak yatim, mana dia dikira berjihad. Jadi jihad ini maksudnya bersungguh-sungguh dalam melakukan amal yang disuruh oleh Allah. Dan jihad yang paling tinggi ialah sampai dicabut rohnya, hilang roh, hilang nyawa. Jadi siapa saja pun sebenarnya berjihad, ada peluang baginya. Lepas tu dalam hadis la hijrata ba'dal fath, dalam hadis kata lepas daripada hijrah tidak ada lagi, lepas pada Fathul Makkah tidak ada lagi hijrah, illa jihadun wa niyah, melainkan ada jihad. Kita nak dapat title muhajirin tak ada. Kita susah duduk di dalam pindah ke Puchong, tak dapat dah muhajirin. Kita susah duduk kat KL, balik duduk Kodiang, Jitra, tak dapat muhajirin. Kenapa? La hijrata ba'dal fathi. Lepas daripada dibuka balik, ditawan balik kota Mekah, tidak ada lagi title muhajirin diberikan. Yang ada itulah yang ada muhajirin dalam Ansar. Tapi masih ada jihad. Nabi kata, apa makna jihad? Kesungguhan dalam melaksanakan amal soleh. Sebab itulah ada jihad dengan sedekah, ada jihad dengan berdakwah, ada jihad dengan harta, ada jihad dengan masa, ada jihad dengan tenaga, ada jihad dengan nyawa dalam peperangan dan sebagainya. Cuma kena faham apa saja yang kita buat kalau berkait dengan akhirat, kita dikira bekerja dengan Allah. Sebab tu saya nak nasihatlah, jangan kita nak compare sangat. Kalau
gini kurang pahala, buat gini banyak sikit pahala, tak payah compare. Apa saja yang kita berpeluang buat benda baik, buatlah. Nampak? Sebab kadang-kadang sekarang ni kita tengah viral sedekah subuh. Sampai zuhur tak sedekah dah. Faham? Dia kira subuh saja sedekah. Sebab apa? Sebab dia baru tahu. Dulu dia tak tahu tentang sedekah subuh. Sebenarnya bukan sedekah subuh saja, sedekah sepanjang waktu. Cuma ada hadis-hadis yang menyebut bahawasanya kita ni awal-awal hari lagi, kalau kita buat amal soleh, kita dikira bersedekah. 360 tulang kita bekerja sama untuk kita menjayakan amal soleh, mana kita dapat kelebihan sedekah atas satu tulang itu. Bermula dengan waktu subuh, mana kita bangun subuh. Tapi akhirnya poin kita sedekah subuh saja, asar tak sedekah dah. Ada orang susah waktu asar, tapi ingat ustaz kata subuh. Nampak? Kita pun lalu tak sedekah. Jadi kena faham konsep amal soleh ni. Siapa yang buat amal akhirat, dia sudah bekerja dengan Allah. Bila dia sudah bekerja dengan Allah, jangan kita nak compare lagi dapat sikit atau banyak. Tidak ada bayaran sedikit kalau siapa yang bekerja dengan Allah. Yang ada bayaran sedikit ialah kerja dengan kerajaan dunia. Kerana Allah, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah lebih kaya daripada sekalian alam ini. Nampak? Rak'atani minal fajar khairun minad dunya. Siapa yang tunai 2 rakaat saja sunat subuh, Allah akan bayar dia lebih mahal daripada bumi ni. Kalau kita beli satu tanah dekat Empang ni, satu lot 300,000. Rumah tak ada lagi, satu lot 300,000. Itu baru satu lot. Bayangkan kalau satu Empang ni berapa juta harga dia. Bayangkan kalau satu KL. Dak 2 rakaat sunat subuh, bukan subuh. Terminat Allah akan bayar di akhirat lebih mahal daripada bumi ni dan isi bumi ni. Kenapa mahal sangat bayar? Kerana kita bekerja dengan company yang sangat kaya. Nampak? Walaupun jawatan nampak sama, tapi syarikat yang membayar gaji itu berlainan. Lepas tu ada kerani yang dibayar RM6,000, ada kerani yang dibayar RM600. Jawatannya sama. Dia kata, dah mana anakmu kerani RM6,000 gaji, anak aku RM600 je kerani juga. Rupanya hak nu kerja dengan Petronas, RM6,000 lah. Anak dia dengan syarikat kilang budu. Faham? Kerani juga RM600. Maka siapa yang buat kerja-kerja akhirat dengan zikirnya, dia berselawat ke, dia bersedekah ke, dia tolong kucing melintas jalan ke, semua benda-benda akhirat, dia sudah bekerja dengan Allah. Bila sudah bekerja dengan Allah, bukan kerajaan Malaysia yang bayar gaji, Allah akan bayar. Bila Allah akan bayar, orang yang paling miskin di dalam syurga, dia hanya dapat tanah daripada Yaman sampai kepada Syam. Sebut dalam hadis, orang paling miskin dalam syurga ni ramai, berjuta-juta ahli syurga. Ada seorang laki-laki Nabi cerita, dia paling miskin. Maksudnya dia dapat paling sedikit. Kenapa? Kerana pahala dia paling sedikit. Oleh kerana dia yang paling sedikit, Allah hanya bagi dia tanah seluas Yaman sampai Syam, Yaman sampai Syria sekarang 1000 kilo. Allah, Malaysia baru 600 kilo. Nampak panjang. Kota Baru sampai baru 600 kilo. Orang paling miskin dalam syurga, tanah dia 4000 kilo. Dan istana daripada emas. Bukan rumah PPRT, istana dari emas. Kita tengok dekat dalam Sarahai, dekat Gatri, dekat Seri Harta Mahwiyu, Banglo, tepi berapa ni? 30 juta. Tak hebat. Kenapa tak hebat? Kerana nak bandingkan dengan di akhirat. Pasal apa tak hebat ni? 30 juta ni tak hebat. Pasal ada jamban. 30 juta buat, ada tandas tak? Ada tandas, maknanya ada tempat buang najis. Rumah hebat lagu mana pun, kalau ada jamban tak hebat. Rumah dalam syurga tak ada jamban. Kenapa? Kerana ahli syurga tidak berak, tidak kencing, tidak muntah. Nampak tak? Tidak keluar haid, tidak period.
Nampak? Tidak keputihan, tidak segugut. Nampak tak? Tak keluar hingus, tidak berkahak. Tu. Jadi sebut jihad di mana-mana saja kita sudah berpeluang berjihad. Maknanya sekarang kalau kita belum berjihad dalam bersedekah, dapatkan title jihad, maknanya badlul was'i, bersungguh-sungguh memerah keringat dalam melaksanakan apa saja tuntutan akhirat. Kalau kita ada jalan bersedekah, kita jadilah berjihad dalam bersedekah bersungguh-sungguh. Sebut di Palestin, ada orang tanya kenapalah sampai bila umat Palestin nak diuji. Ada orang dia tanya lagu tu. Yang sebenarnya dia lupa, kita sebenarnya sedang diuji. Bukan orang Palestin saja, semuanya diuji. Orang Palestin cara orang Palestin, orang Malaysia cara orang Malaysia. Seluruh dunia sedang diuji. Kalau kita diuji, menang atau tidak, kita tahu di akhirat nanti. Di Palestin diuji dengan peperangan, kita diuji dengan kesenangan. Ramai orang kita di Malaysia tidak ada peperangan, tak ada kereta kebal, tak ada bom, tak ada peluru berpandu, tapi ada ujian kekayaan. Ramai mana yang sudah tewas diuji dengan cari harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu ramai-ramai ini mencari harta yang banyak, tak sedar-sedarnya masuk ke dalam lubang kubur. Ramai mana sahabat-sahabat kita yang mencari harta, tak sempat nak betulkan cara-cara semayang, tak sempat belajar baca Quran sampai pandai baca Quran. Akhirnya ditanam ke alam barzah. Man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annahu dakhalal bahra bila safinah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal amal soleh, samalah seperti terjun di dalam laut dengan tidak ada pelampung. Allahu Rabbi. Jadi ingat, bukan orang Palestin saja diuji, kita pun sekarang sedang diuji. Mudah-mudahan kita menang di dalam ujian. Yang kita tak bimbang dengan CJ Pendidikan Malaysia. Ada orang dapat 8A, alhamdulillah, boleh sambung degree. Tapi ada orang dapat 8E, gagal, tapi dia masih menjadi kontraktor sekarang. Dia boleh masih makan dan minum. Yang kita bimbang, kita tak lulus SPM akhirat. Apa dia SPM akhirat? Sijil padang mahsyar. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapat keputusan peperiksaan amal soleh di padang mahsyar melalui sebelah kanannya, maka akan dimudahkan hisabnya. Lalu dia kembali kepada sanak saudaranya dalam keadaan sangat bergembira kerana imtiaz lulus cemerlang SPM padang mahsyar. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang-orang yang gagal SPM padang mahsyar, dia mendapat keputusan daripada pihak belakangnya, dia gagal, dia akan berkata, celaka aku pada hari ini, binasa aku pada hari ini. Kerana apa? Wa yasla sa'ira, sekejap lagi akan dicampak di dalam api neraka. Na'udzubillah. Kenapa sampai dicampak dalam api neraka? Apa yang dibuat masa duduk di KL dulu? Apa yang dia buat masa duduk di Shah Alam di PJ dulu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia ini dulu di dunia hanya pentingkan berseronok dengan anak isterinya. Minggu ini Cameron Highland, minggu depan Bukit Fraser. Nampak? Minggu depan tu pula Besaru, mandi air terjun Kota Tinggi. Shopping, menginap situ, menginap sini, bergembira saja, akhirnya terlupa majlis-majlis ilmu, terlupa tentang solat, terlupa tentang zakat, terlupa nak istighfar kepada Allah, masuk di dalam benda yang tak tahan dengan kita. Kita bayangkanlah, orang yang Tuhan buat cantik, minta maaf lah, pada fizikal lah, kalau orang perempuan yang lawa-lawa, kebanyakannya laut dia tu Mediterranean. Faham lagi? Dia punya negara, laut dia tu laut Mediterranean, perempuan lawa-lawa. Faham lagi? Okey, kita bilang negara-negara yang laut dia Mediterranean, ujung sekali Portugal. Faham?
Lepas tu Spain, lepas tu France, lepas tu Italy, lepas tu Greece, lepas tu Malta, lepas tu Turki, lepas tu Lebanon, lepas tu Palestin, lepas tu Mesir, Israel, Syria, Jordan, apa benda, Libya, Tunisia, Algeria, hujung sekali Maghribi. Semua tu di atas Kristian, di bawahnya Muslim. Lawa-lawa belaka. Ambil seorang saja, Ratu Cantik Itali. 177 negara buat pertandingan Ratu Cantik. Faham? Setiap tahun. Yang paling cantik nama Miss World. Betul tak? Mana perempuan paling cantik di dalam dunia. Okey. Kalau masuk dalam api, jadi cantik atau wuduh? Dia paling cantik dalam dunia, masuk dalam api 15 minit. Jadi cantik atau huduh? Huduh. Dah kita belum masuk dah huduh dah. Faham tak lagi? Belum masuk dah huduh dah. Kalau masuk, lu fikir sendirilah. Semua nak masuk syurga tak? Alhamdulillah. Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga, melainkan mereka yang tak mau masuk. May ya'ba ya Rasulullah. Siapakah itu orang tak mau masuk wahai Rasulullah? Nabi jawab mudah saja, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang ikut perintah aku saja, dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang tak ikut perintah aku, dia tak masuk. Bila tak masuk, bukan balik semula ke pucung, tapi sana kau nalot, go to hell. Nampak? InsyaAllah. Bukan saja jihad itu di Palestin, tapi jihad di mana-mana saja. Berjihadlah. Maksudnya, bersungguh-sungguhlah kita mulai hari ini melakukan kerja-kerja amal soleh. Nampak? Allah uji kita kerana Allah nak naikkan martabat kita. Allah susahkan kita kerana Allah nak kafarahkan apa yang kita telah lakukan selama ini. Kita banyak salah, banyak silap, maka kita diuji untuk naik lebih cemerlang, insya-Allah. Nah, yang paling banyak diuji ialah orang yang paling Allah kasih, iaitulah para nabi. Asyadul bala al-anbiya, yang paling banyak dibalakan oleh Allah, diujikan oleh Allah, ditimpa bagai-bagai musibah, ialah para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan fahamlah tentang jihad. Jadi kalau kita sekarang menguruskan anak yatim, biar bersungguh-sungguh, biar jadi jihad di sisi Allah. Kalau kita suka menderma, biarlah kita berjihad dalam bab menderma, bersungguh-sungguh, jangan sayang harta. Ingat kalau orang tanya mana rumah kamu, kita akan jawab rumah saya tu Kampung Pandan Dalam. Salah. Itu bukan rumah kita. Itu untuk kita tinggalkan. Nabi SAW pernah bercerita, dia kata seorang laki-laki dia suka berkata, itu hartaku, itu hartaku, ini hartaku. Itu bukan harta dia. Harta kita ialah yang kita bagi ke orang. Itulah harta kita. Nampak? Makanan kita nanti ialah makanan yang kita bayar ke orang di atas dunia, bukan masuk dalam perut kita. Pakaian kita yang sebenar, yang kita sedekahkan kepada orang, bukan yang kita pakai dalam almari penuh dalam rumah, bukan. Nampak? Ada sebut dalam satu hadis, ma akaltum faqad ablaitum wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu makan itu menjadi najis. Apa yang kamu pakai 6,000 satu pasang menjadi kain buruk. Tapi ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu sumbangkan, apa yang kamu bagi ke orang, apa yang kamu derma, itulah harta kamu yang akan kamu bawa di akhirat sana. Jadi kita muhasabah diri, kita ada tak lagi rumah? Nampak tak? Belum ada lagi. Nampak tak? Kerana rumah kita tak ada pun nak bagi ke orang. Nak bagi ke orang, kalau kain semayang pun ada buruk-buruk. Nak bagi keluar ke anak orang, hak zip tercabut. Nampak? Biarlah kita berjihad dengan memberi sumbangan harta. Kalau nak bagi hak buruk, nak bagi ke orang. Kalau hak murah-murah, hak tercabut zip, hak tercabut butang, baru nak bagi ke orang. Tidak berjihad dengan harta. Tapi pandai pula dia jawab, tak apalah, kita bagi sikit pun Allah pandang juga. Nampak tak? Yang elok-elok pakai kat dia, yang buruk-buruk bagi kat orang. Dengar baik-baik. Habil dan Qabil. Habil ni anak Nabi Adam.
Qabil pun anak Nabi Adam, ayahnya seorang Nabi. Allah suruh beri sumbangan. Habil memberi kambing yang gemuk-gemuk, sedekah. Nah, Qabil diberi buah kurma yang sudah rosak. Allah terima yang Habil, tak terima yang Qabil. Tengok, sebab apa? Sebab niat dibagi yang tak elok. Nampak? Sedangkan Qabil itu anak Nabi. Tak boleh kerana nak bagi yang tak elok. Anak Nabi sekalipun Allah tak terima, apatah lagi kamu semua. Kamu anak siapa? Faham lagi? Dahlah ayah kamu tidak Nabi, bagi yang tak elok pula. Nah, kena faham tak tu? Jadi biarlah segala kita tengok, kita muhasabah. Aku sekarang ni dengan NGO ni, kutip derma dan sebagainya untuk orang susah. Bersungguh-sungguhkan lagi biar kita dikira mujahidin di sisi Allah, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, sebenarnya kita bersungguh berjihad. Orang Palestin berjihad bukan untuk Allah, untuk orang Palestin. Kita orang Malaysia berjihad untuk kita. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, sebenarnya dia berjihad untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah tak perlu pun jihad kita. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Orang yang berjihad, dia berjihad untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri. Kita semua tak berjihad, tak ada masalah bagi Allah. Tapi bila kita berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh untuk kebaikan kita. Nampak tak? Mulakan dengan diri kita, jihad melawan nafsu kita. Jangan sayang harta benda dalam bab memberi bantuan kepada orang lain. Lawan nafsu, lawan syaitan. Mudah-mudahan kita dapat apa yang orang lain sudah dapat. Di mana yang daripada zaman generasi yang silam sampai zaman sekarang, biar kita terlibat sama dalam kalangan orang-orang yang Allah puji pada penduduk-penduduk di langit sana. Wallahu alam. Kerana ada beberapa soalan, ada lebih kurang 200 soalan. Saya pendekkan tazkirah. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang menhantar soalan. Yang bertanya ni sebenarnya dia yang paling banyak pahala, bukan yang menjawab. Okey, sebab dia bertanya, kita dapat berkongsi pengetahuan. Baik, soalan yang pertama. Saya kena saman polis. Kalau saya tak bayar, apakah hukum dia? Sebab saya tak ada duit lah, Ustaz. Ada polis tak sini? Ada polis, nanti polis jawab. Dia macam-macam, kadang-kadang bank, hutang dengan syarikat itu, hutang dengan ini dan sebagainya. Yang sebenarnya dia bergantung kepada syarat-syarat lah. Nah, apa benda pun kalau kita bersetuju antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah kita persetujukan bersama, maka wajib kita tunaikan apa yang kita syaratkan itu. Nah, jadi pihak polis ada mungkin saman-saman yang bila kita sudah meninggal dunia tidak akan dikira lagi. Nah, budi ada tu rasanya ada. Nah, jadi kalau tak nak bayar, tunggu matilah. Sekarang selalu dikaitkan dengan kiamat. Bolehkah namakan tentang kiamat dibuat? Apa ni? Baik, mungkin begini. Sebab sekarang ni musim media sosial, apa saja pun kita nak tulis dan post dan share. Hati-hatilah. Memang kita niat nak kembangkan agama, tapi kalau cara tu tak betul, tak boleh. Kita bersemangat untuk agama, tapi cara kita kadang-kadang tak betul. Benda yang salah kita share. Tak? Begini, kalau aturan hidup kita ini, kita ada 5 alam. Kita ada 5 alam. Alam roh, alam kandungan dalam perut mak, alam dunia sekarang, alam kubur, alam kiamat. Okey? Kita sekarang berada pada alam yang ketiga, alam dunia. Dipanggil juga alam syahadah, maksudnya alam yang kita nampak. Okey, lepas ni alam barzah, mana ada 2 lagi alam. Rentetan kejadian sebelum kiamat ialah perkara-perkara yang dikira gaib, yang kita tak dapat capai dengan panca indera. Benda yang belum berlaku.
Kisah akhir zaman, kisah turut macam mana nanti Imam Mahdi, macam mana zaman turunnya Nabi Isa dari langit, macam mana keadaan Dajjal dan sebagainya. Semua itu terhenti atas nas, datang kepada kita cerita dalam Quran, dalam hadis. Kita jangan pandai-pandai tokok tambah, tak perlu ijtihad dan sebagainya. Nah, semuanya schedule dia tu tentatif ni dah ada dalam kitab-kitab hadis. Buka dalam kitab hadis, tengok asyratus saah. Syarat alamat-alamat berlaku kiamat. Semua tu sudah siap. Jadi jangan pandai-pandai kita tokok tambah. Sebab kadang-kadang kita bersemangat sangat bila naik motor tengok gambar awan bentuk Allah, oh nak kiamat. Faham lagi? Nah, kadang-kadang ikan naik atas darat ramai, oh nak kiamat, alamat kiamat. Ditulis dalam TikTok, alamat kiamat. Tak lama dah tengok ikan naik atas darat. Padahal ikan lumba-lumba tu naik atas darat kerana kadang-kadang biar sonar mereka salah, dibawa arus dan sebagainya. Ingat kalau nampak Muhammad bentuk awan, nampak Allah dalam tomato, tu bukan alamat kiamat. Itu ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tunjukkan kepada kita supaya bertambah iman kita. Kita gitu dalam Facebook, alamat kiamat. Tak lama dah, 2 minggu lagi. Faham? Nampak? Jadi hati-hati. Akhirnya kita jadi orang yang mengareka-reka karut cerita. Cumanya schedule tentang kiamat ni sudah siap dalam kitab-kitab hadis. Mana datang dulu, mana datang di tengahnya, mana datang di hujungnya. Last sekali Allah akan perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Maka barulah kullu man 'alaiha fan, semua pada alam ini akan rosak binasa. Kemudian kalau orang tanya kita bila berlaku kiamat, kita tahu, boleh jawab. Jawab bila berlaku kiamat, awak jawab pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana Nabi sebut la taqumu saah illa fi yaumil jumaah. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Berapa bulan? Wallahu a'lam. Ramai dalam Facebook dia teka. Dulu dia kata kiamat 2012, tak kiamat pula. Akhirnya 2024, tahun depan pula. Ada kata 2030. Itu semua tu buang masa belaka. Jangan masuk campur. Kita tidak boleh bercakap, kita tak terima wahyu. Yang bercakap tentang ini pun tak tahu, Rasulullah pun tak tahu tarikh kiamat. Hanya Allah wahyukan kepada Rasulullah, sampaikan kepada kita, la taqumus saah illa fi yaumil jumaah. Tak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Cukup sekadar itu. Soalan seterusnya, orang yang bernikah solat dengan nikah kecuali hanya buka dahi saja, mohon pencerahan. Baik, perempuan yang pakai nikah ni maksudnya dia pakai satu cadar pada muka dia dan nampak kedua belah matanya. Nampak? Nikobis dia panggil, bukan sawi, nikobis. Orang yang memakai nikah. Kalau burqa dipakai tutup semua. Baik, macam mana kalau dia semayang? Syarat sah semayang ketika sujud itu nak jaga dahi tidak berlapik. Cuma dalam kitab-kitab fiqh, perempuan sunat membuka niqab ketika solat. Okey, ketika solat sunat membuka niqabnya. Satu nasihatlah kepada yang pakai niqab. Ini pakai niqab bahaya daripada tak pakai niqab. Dia tak pakai dia pakai niqab tapi bulu mata palsu 2 inci. Faham tak ni? Boleh sangkut baju atas bulu mata. Allah sebut dalam Quran wala tubdina zinatahunna. Nampak? Jangan kamu menonjolkan sangat kecantikan rupa paras kamu walaupun pada kelopak mata kamu. Kita nak pakai niqab, pakai elok-elok. Satu lagi busana muslimah, hati-hati. Ni ramai perempuan muslimat ni. Busana muslimah, walaupun ditulis busana muslimah, tapi jubah tu ketat. Tak boleh. Banyak dah saya tengok bini tu imam. Nampak tak? Walaupun jubah tu made in Madinah, pokoknya tetap haram pakai pasal dia membentuk tubuh. Dia
kena labuh dan longgar. Walaupun made in Tel Aviv, boleh pakai. Nampak tak? Sifat tu jangan mensifatkan bentuk badan, tutup aurat dan jangan ketat. Okey? Bagaimana saya nak lebih istiqamah nak menjaga ibu ayah kita? Allahu Rabbi. Orang yang dapat jaga ibu bapa dia, balasannya syurga. Uwais Al-Qarni, walaupun dia tahu ada Nabi di Madinah, dia tak datang jumpa Nabi. Semua orang Yaman datang. Uwais ni orang Yaman. Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Uwais ni orang kampung Qaran dan negerinya Yaman. Faham? Dia ni tak dapat datang jumpa Nabi. Orang lain datang jumpa Nabi. Jumpa Nabi sampai dapat title sahabat. Uwais tak dapat. Kenapa dia tak datang jumpa Nabi? Jaga mak dia. Dia jaga mak dia sampai tak sempat datang jumpa Nabi. Maka dia tak dapat title sahabat. Tapi Nabi pesan kepada siapa yang jumpa Uwais, minta Uwais doakan biar Allah ampun dosa. Allah pasti akan ampun dosa orang tu. Nampak? Kenapa? Kerana Uwais jaga mak dia. Nampak? Dia anggap wali di zaman Nabi SAW. Nah, jadi wali sebab apa? Bukan banyak berzikir, jaga mak. Nah, ni hati-hati ni. Nanti kita dah tua, nampak? Suami kita mati nanti, betul tak? Takkan hidup, mana ada sehidup semati. Kita suami isteri, sayang tak suami? Sayang. Sayang pun kalau sampai masa suami mati. Tapi yang baik isterilah mati dulu. Jadi kita jaga ibu bapa kita sebenarnya satu ganjaran yang sangat besar yang Allah tak beri pada semua orang. Ramai orang dia tak suka. Dia buat ibu bapa dia macam bola. Mu jagalah, aku tak boleh, aku anak sekolah, aku ni dah payahlah begitu begini. Mu jagalah, aku bagi duit 200. Dia tak mau jaga mak dia. Sedangkan itu syurga dia. Ramai orang buang peluang syurga. Kalau dia bela mak dia, dia dapat syurga. Akhirnya dia menyesal di akhirat. Allah, tak dapat aku syurga. Kakak aku dapat syurga. Kerana apa? Jaga mak. Jadi kalau kamu nak faham, tak payah istiqamah lah. InsyaAllah awak ingat ibu bapa yang sudah tua, yang susah ini, syurga Allah nak bagi pada awak dengan sebab awak berkhidmat untuk ibu bapa. Soalan seterusnya, bagaimana nak jemput rezeki datang? Buat kad tulis kepada saudara Rezeki bin Osman, sila datang ke rumah saya, begitu. Kita nak rezeki datang banyak. Faham dulu apa makna rezeki. Ar-rizqu ma yanfa'uka. Rezeki itu perkara yang memberi guna kepada kita. Kita hujan, nak menitah jalan basah, ada orang bagi pinjam payung, itulah rezeki. Kerana dengan ada payung itu memberi guna kepada kita dapat menitah jalan tak basah. Jangan kita faham rezeki duit. Nampak? Kita rasa dahaga orang ajak minum air, rezeki dah. Nampak? Jadi rezeki ini Allah bagi dengan sifat pemurah. Di dalam dunia ini sudah ditulis rezeki ketika kita berusia 4 bulan dalam perut mak. Allah sebut kepada malaikat, uktub rizqahu, tulis rezekinya. Sebab itulah orang jahat lagu mana pun rezekinya ada. Tu yang sembah berhala, penuh berhala, dia yang sembah berhala. Dia buat berhala tu dengan batu, dia sembah berhala tu. Dia tak sembah Allah. Faham? Siapa yang beri dia rezeki? Allah atau berhala? Nampak? Padahal kalau ikut mindset kita, dah dia sembah berhala, tak payahlah bagi dia rezeki. Dah, dia tetap toke kasino, kenyang, tahan bagi makan. Orang yang minum arak ada rezeki. Dalam dunia ini Ar-Rahmanu fid dunya War-Rahimu fil akhirah. Allah bersifat Rahman, sangat murah di dalam dunia. Siapa pun saja Allah beri rezeki, sama ada kekasihnya atau musuh-musuh Allah.
Allah beri rezeki. Tu yang bunuh orang Palestin tu. Nah, kaya raya dia. Ada bot mewah, ada kapal mewah, ada yacht dan sebagainya di Tel Aviv. Nah, padahal musuh Allah, Allah sudah jamin, Allah beri rezeki dia. Jadi yang kita terlupa rezeki yang halal. Kita hanya nak rezeki saja, akhirnya datang semua rezeki yang haram. Habis kita sapu. Nah, lalah ustaz kata tak baik tu rezeki, tak baik, jangan ambil semua. Kita ikut pada ustaz tak baik. Syaitan pula datang, rezeki jangan ditolak. Nampak? Kita pun sapu habis. Ingat, orang kafir pun dapat rezeki, musuh Allah pun dapat rezeki, orang jahat pun dapat rezeki. Habis rezekinya, habislah kehidupan dia. Itu dalam dunia. Okey? Cuma kita orang beriman, kita nak rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Dalam Nabi cerita seorang yang suka berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, panjang doa dia. Rasulullah kata Allah tak akan perkenankan doanya kerana dia makan daripada sumber yang haram. Maksudnya dia ada rezeki, tapi rezeki yang haram. Jadi ingat, bukan kita nak rezeki selalu ada, tapi kita nak rezeki yang Allah redha. Kita tak nak rezeki yang haram. Rezeki yang haram ini di dunia dihukum, di akhirat dihukum. Di dunia macam mana? Allah tak terima solat kita. La yaqbalullahu salata hadikum fi jawfi haram. Allah tak akan terima satu pun sembahyang kamu yang ada dalam perut kamu harta yang haram. Di akhirat Nabi sebut kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi au kama qala, setiap tubuh yang ada masuk campur dalamnya harta yang haram layaknya ke dalam api neraka. Insya-Allah kita mohon rezeki yang serta minta Allah marzuqna rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, aku nak daripada kamu, berilah aku rezeki yang halal yang baik-baik. Bukan sekadar rezeki yang halal. Kalau rezeki saja takut-takut rezeki yang haram masuk sama. Soalan seterusnya, macam mana kita nak imbangkan dunia dan akhirat? Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sangat mencabar ekonomi sekarang. Pula dah. Okey, kita duduk di dunia tapi kita nak akhirat. Kita nak sama-sama timbang, sama berat. Dunia 5 kilo, akhirat 5 kilo. Tak boleh. Itu biskut boleh lah, gula boleh lah. Tokai kedai runcit khabar kepada pekerja dia, awak buat gula, ikat sekilo. Boleh lah gula. Adapun amalan dunia dan akhirat kita macam mana nak buat sama? Dia mesti kurang atau lebih. Nampak? Kadang-kadang kurang dunia kita, berat akhirat. Kadang-kadang kurang akhirat, berat dunia. Jadi tengok, kalau kita lebih mengejar dunia, kekurangan akhirat kita. Kalau kita lebih mengejar akhirat, ketinggalan dunia kita. Man ahabba dunya adara bi akhiratahu. Nampak? Adara bi akhiratihi wa man ahabbal akhirah. Nampak? Adara bid dunya. Barang siapa yang kejar akhirat, mudaratlah dunianya. Barang siapa yang kejar dunia, mudaratlah akhiratnya. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Kalau begitu, biarlah kita lebihkan yang kekal abadi, iaitulah biarlah kita banyak sikit hala ke akhirat. InsyaAllah kita akan dapat timbang lebih akhirat kita. Bak kita nak sukat begitu payah nak dapat, bukan main kira kilo. Nanti suspend. Letak belah ni sebelah, letak belah ni sebelah, kita menggigil dah. Menggigil. Tapi kalau kita duk banyak ke akhirat, insya-Allah kita rasa senang hati. Kenapa? Kerana kita nak banyak buat benda-benda akhirat, mengharapkan ganjaran dan redha daripada Allah. Soalan seterusnya, bolehkah duit beasiswa beli motor suami? Dia dapat beasiswa, dia beli motor laki dia, boleh atau tidak? Bergantung kepada terma juga. Syarat-syarat beasiswa itu diberi. Saya tak tahu apa syaratnya. Kalau syarat itu diberi untuk membeli bahan-bahan pelajaran, tak boleh. Kerana manusia itu terikat dengan syaratnya. Nampak? Macam kerajaan lah, diberi satu tanah kepada peneraka untuk tanam kelapa sawit, dia pergi tanam getah. Hukumnya haram.
Bukan haram tanam getah, haram kerana tak akur dengan perintah ulul amri. Yang disuruh beri itu untuk tanam sawit, dia pergi tanam getah, padahal dua-dua bermanfaat. Tak boleh. Wa ulil amri minkum, kena ikut. Nampak? Begitulah maksudnya. Jadi kalau dibenarkan dalam terma pemberian beasiswa itu dibolehkan. Contoh, belilah apa saja pun untuk pelajaran yang selebihnya menjadi milik peribadi. Itu lain. Maka dibolehkanlah. Soalan seterusnya, kita pakai pakaian mengikut budaya. Contohnya tema Bollywood, tapi pakaian tutup aurat. Adakah dikira mengikut budaya kaum lain? Yang kita dilarang ni ialah mengikut pakaian agama lain. Kalau budaya masyarakat moden hari ni yang pakai seluar, kita pun pakai seluar, itu tidak haram. Tapi kalau memang itu untuk agama, khusus untuk agama orang, jangan kita pakai. Nampak? Jangan kita pakai. Jadi kalau orang Islam di sana, dia pakai macam orang Bollywood pakai lah. Pasal dia orang di sana. Duduk di mana? Di Mumbai. Bukan duduk Sungai Buloh. Tengok IC pun Mumbai. Duduk di sana, takkan nak pakai baju kurung Melayu atau baju kurung Kedah. Dia pakailah pakaian budaya di sana. Tak ada masalah. Dan bila dia orang Islam dibenarkan pakai pakaian budaya dia yang menutup aurat, kita mengikut, tak ada masalah. Yang jadi masalah kita sampai kita melanggar peraturan-peraturan syarak. Satu peraturannya, jangan pakai itu berkait dengan agama orang lain. Yang kedua, pakaian itu jangan sampai menampakkan warna kulit atau bentuk tubuh. Ada lagi ulama menambah, jangan sampai kita pakai pakaian yang menjadi pakaian syuhrah, pakaian yang jadi kesombongan. Pakaian yang kita rasa gah, rasa hebat lebih pada orang lain, pakaian itu pun dilarang syarak. Ingatlah, muslimat nak keluar rumah labuh dan longgar, itu terbaik. Nak balik rumah sengkat dan ketat, itu comel. Ingatlah tu, nak keluar rumah labuh dan longgar. Faham? Bila nak duduk rumah depan suami, sengkat dan ketat. Ke haram ketat di rumah? Pasal ramai orang perempuan dia tak faham. Dia keluar rumah, dia pakai ketat-ketat. Dia duduk rumah pakai longgar-longgar, baju kelawar. Faham lagi? Pesanan saya lah, orang laki-laki dia tak suka tengok bini dia pakai baju kelawar. Tak suka. 10 orang laki-laki interview, 9 tak suka. Tapi itulah pakaian rutin bini kita kat rumah, pakai baju kelawar. Hari-hari baju kelawar. Dalam muka tu macam kelawar. Nak keluar rumah, baju labuh. Tak kira kalau baju kurung, kurung labuh. Dan longgar, baju kurungnya longgar. Kalau seluarnya, seluarnya labuh dan seluarnya longgar. Itu sifat pakaian muslimat. Nampak? Jangan pakailah ketat-ketat. Kita jangan derhaka pada Allah. Kita tumpang bumi Allah ni mujur dah. Allah bagi pinjam roh, semuanya Allah bagi dah. Nak laki boleh laki, nak bini boleh bini, nak anak ada anak, nak rumah boleh rumah, nak kereta dapat kereta. Tak? Ikutlah kata dia. Soalan seterusnya, apakah batal wuduk suami isteri berlainan mazhab? Isteri mazhab Syafi'i. Tapi isteri suami mazhab Maliki. Siapa ni? Dia mengikut keyakinan kita bermazhab Syafi'i, bila ke bersentuh aula mastumun nisa, kulit dengan kulit, itu yang membatalkan wuduk. Jadi kalau kita berlainan mazhab pun, sebaik-baiknya kita keluar daripada khilaf, itu yang terbaik. Al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar daripada perselisihan itu adalah dianggap elok. Nampak? Ingat Tapi yang batal kulit saja. Sebenarnya tak ada masalah. Saya pun ada isteri, tak batal pun. Pasal apa? Tak sentuh. Nampak? Kiri kanan isteri. Awak kanan isteri.
Saya kiri kanan ada sendiri. Pasal apa? Tak batal. Kita kontrol, kita jalan jangan bagi kena. Tak kena tak batal lah. Faham? Kan mudah. Dia bukan payah. Dan bila kita ada wuduk, kita nak pakai lagi wuduk tu, kita jagalah. Nah. Tapi yang batal kulit saja. Kalau rambut tak batal. Okey? Kalau rambut tak batal. Ramai orang salah faham. Ada dia kata laki dia pegang rambut, dia ambil wuduk lagi. Nampak? Rambut tak batal. Suami dia nak pergi masjid, orang dah qamat Allahu Akbar. Bini dia kata, "Bang, kemarin buat ekor kuda, hari ni buat ekor babi." Jangan gelak di pigtail. Kalau segi kat Google, pigtail hairstyle. Maksudnya dipanjang lebih secengkal, ikat dengan getah. Tapi kalau Melayu nakal lah sikit, ekor babi. Laki dia pun ambil rambut bini, pula ikat dengan getah. Kelepuk siap. Tak batal wuduk. Okey? Lagi tak batal apa? Kuku. Bini kita kat dapur, kita nak keluar, tersentuh kuku bini kita, tak batal. Dan yang ketiga tak batal, tulang. Suami terpegang tulang bini, tak batal. Faham tak? Gigi. Dalam kitab-kitab lama tulang, kita ingat tulang mati dah. Gigi. Contohnya, suami nak cepat pergi masjid, lompat daripada pintu, terlanggar gigi bini dia. Contoh. Bini dia jenis gigi ni, kalau dah tutup dah semua mulut, gigi masih lepak kat luar. Tersentuh tangan suami, tak batal, itu tulang. Jadi walaupun katakan yang dia beriktikad tak batal sentuh, tapi bagi diri dia lah benda tu boleh berlaku. Contoh, ada dua orang dalam perahu. Okey, di laut memancing ikan. Seorang di depan, seorang di belakang, naik perahu, bot kecil. Okey, di Selat Melaka. 5 minit lagi masuk waktu Zuhur. Tiba-tiba bunyi kentut. Yang depan kata, mu ketuk. Bukan aku, mu tu. Dua-dua tak mengaku. Salah seorang berkeyakinan, seorang lagi kentut. Yang seorang lagi berkeyakinan, kawan dia kentut. Maka nanti bila semayang tak ambil wuduk, tak boleh solat berjemaah. Nampak? Kerana syarat sah berjemaah, makmum mesti beriktikad, imam sah solatnya. Faham? Sah solat gua ni, kita beriktikad dia kentut tadi, tak ambil wuduk. Tu faham lagi. Jadi boleh lagu tu dalam bab batal wuduk bersentuhan. Tapi sebaiknya kita mengambil wuduk. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf ulama itu dianggap sunat. Soalan seterusnya, saya nak istiqamah tapi selalu gagal. Macam mana nak jadi elok istiqamah? Dengar baik-baik. Istiqamah ini maksudnya maintain. Kalau kita nak istiqamah, ada yang pertama sekali jangan lupa doa, minta dengan Allah. Kita nak istiqamah jadi orang yang baik, minta jadi orang baik. Setiap lepas solat 5 waktu, minta jadi orang baik, minta dengan Allah. Itu nombor 1. Nombor 2, kita kena environment kita, persekitaran kita orang yang baik-baik. Kita kena berkawan dengan orang baik-baik. Kita kena ada grup WhatsApp orang baik-baik. Input akan masuk selalu. Nampak? Sama dengan hal dunia. Kalau kita nak pandai main pingpong, kita kena banyak berkawan dengan kaki pingpong. Jangan berkawan dengan orang main gasing. Nampak? Kalau kita nak pandai main chess, kita kena kawan dengan ramai orang main chess, baru cepat pandai. Kita punya wallpaper pun Gary Kasparov. Nampak? Input grup WhatsApp dan sebagainya. Begitulah kalau kita nak jadi baik dengan akhirat, banyak berkawan dengan orang-orang akhirat. Nabi SAW sebut orang yang berkawan dengan orang baik-baik ini seperti orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Dia tak pegang pun minyak wangi, dia lepak saja dekat orang yang jual minyak wangi. Hari-hari dia lepak situ, dia berbau wangi. Nampak? Orang jahat duduk dengan 3 orang tok guru, orang ingat tok guru juga. Dia orang jahat. Dia Presiden Persatuan Pecah Rumah Johor.
Tapi dia minum air pagi tu dengan 3 orang, 2 tok guru, seorang maulana. Jadi orang ingat dia ni maulana juga dia ni. Faham? Tu kelebihan berkawan dengan orang baik-baik. Betul tak? Jadi environment kita banyak kawan dengan orang masjid, dengan geng selawat. Tu baru betul. Nah. Soalan seterusnya, hadiah terbaik untuk kita hadiahkan ibu bapa yang telah tiada. Bagus soalan ni. Ibu bapa telah meninggal dunia. Apakah hadiah yang kita nak bagi? Yang sebenarnya banyak. Nombor 1 sekali, awaladin yad'ulah. Anak itu berdoa bagi ibu bapa dia. Habis sembahyang, Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunanmu kepada diriku, berilah keampunanmu pada 2 ibu bapaku yang telah tiada. Berilah kasih sayang kepada mereka yang di alam barzah seperti mana mereka sangat sayang kepada aku masih kecil dahulu. Contoh. Dan bersedekah. Seorang perempuan dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Wahai Nabi, ibuku telah meninggal dunia, boleh tak aku sedekah untuknya? Nabi jawab, na'am, boleh, silakan. Ada hadiah yang lain, sakil mak, beri orang minum air. Kita pergi nak beli ikan, tengok ada orang susah, seorang nak beli ikan. Ikan makcik tu saya bayar. Dalam hati ini sedekah kepada ibu bapa. Nampak? Kita tengok tabung masjid letak duit RM10, ini sedekah daripada ibu bapa. Orang tanya Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala, bila kita sedekah untuk ibu bapa kita, kita dapat tak? Dua-dua dapat. Ibu bapa kita dapat, kita pun dapat. Okey? Jangan lupa yang tu. Dan kalau kita ada kenal kawan-kawan ibu bapa kita, masa ibu bapa kita masih hidup, kita ziarah orang tu. Itu membaikkan keadaan ibu bapa kita di alam barzah sana. Mak kita baik sangat dengan mak cik Siti ni contoh, kan? Jadi kita selalu ziarah mak cik Siti tu, sambung hubungan. Itu yang terbaik untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan soalan seterusnya, saya nak tanya, adakah anak angkat bila meninggal dia akan panggil mak ayah angkatnya ke syurga? Baik. Dia dengar ada hadis menyebut anak akan memberi syafaat yang mati kecil, ibu bapaknya masuk syurga. Okey, ibu bapa kandung. Kalau ibu bapa angkat, macam mana? Ada ulama menjawab ibu bapa angkat tidak termasuk. Tapi ada ulama yang menjawab ibu bapa angkat yang membela satu anak tu dikira anak yatim. Maka dia tempatnya di dalam syurga juga. Orang yang jaga anak yatim seperti ini dengan aku dalam syurga. Nabi tunjuk jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Siapa yang bela anak yatim, dia dengan aku dekat dalam syurga. Makna berjiran. Kalau seksyen 8 dengan seksyen 9, nampak? Ada. Jadi ibu kandung pun ada kelebihan dapat syurga dengan bela anak-anak. Ibu bapa angkat pun yang bersusah payah membesarkan orang beriman pun balasannya syurga, jangan bimbang. Semuanya ke syurga belaka. Mengikut jalan dia masing-masing, begini. Ada orang masuk syurga banyak selawat, kurang baca Quran. Ada orang dapat syurga banyak baca Quran, kurang puasa sunat. Ada orang dapat syurga puasa sunat. Ada orang dapat syurga banyak sedekah. Ada orang masuk syurga sebab berperang. Ada orang masuk syurga sebab jadi Bilal. Semua ni jalan-jalannya menuju syurga Allah. Soalan seterusnya, bagaimana kita nak redha pemergian anak yang baru meninggal? Anak baru mati, nak rasa redha macam mana? Faham apa makna redha? Redha ni maksudnya hati kita tidak marah, menerima ketentuan Allah. Faham lagi? Adapun kita menangis, tak ada masalah. Nabi SAW pun menangis, dan Nabi melarang orang menangis. Ada orang kata menangis tanda tak reda. Bukan, salah. Menangis itu fitrah manusia. Yang dilarang itu niyahah, berbiji sabak, melaung-laung, meraung-raung. Itu yang dilarang. Jadi bila dia ambil nyawa anak kita, kita sayang sangat anak kita, baru darjah 2,
Lintas jalan pergi solat, accident, mati. Rasa macam tak puas hati. Itu biasa. Itu fitrah manusia. Kita latih redha. Balik kepada kepercayaan, keyakinan kita, semuanya yang berlaku ini ialah dengan ketentuan Allah. Sebab tu kita hari-hari benda yang berlaku balik kepada Allah yang satu. Tu orang tasawuf dia kata ru'yatul kasrah lil wahdah. Amalkan begini, setiap kejadian hari yang banyak kita tengok ini balik pada Allah yang satu. Kita Allah ambil satu nyawa anak, orang lain 8 anak hilang. Jadi setiap Allah buat pada kita ini, Allah sayang pada kita. Dan kena ingat, bila berlaku je musibah, nombor satu sekali, allazina iza asabatum musibah qalu inna lillah. Orang beriman yang Allah sayang, bila berlaku musibah, cepat mereka kata inna lillah. Anak mati, inna lillah. Kereta hilang, inna lillah. Apa makna inna lillah? Kita semua kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Tafsir kata anak, muka aku kepunyaan Allah. Tengok muka kita dengan masa pompai, kan lain kan tu. Kak Remah, muka sekarang dengan muka tingkatan 5 sama, macam adudu. Kenapa? Kerana bukan pipi kita. Kalau pipi kita yang punya, tegang selama-lama. Semua Allah bagi pinjam. Bila dia bagi pinjam, ada dia ambil dulu, ada dia ambil kemudian. Itulah sebab semua kejadian musibah kita akan jawab dulu untuk sedap jernihkan hati kita. Inna lillah. Sesungguhnya kita semua lillah, lam tu lam milik, kepunyaan Allah. Imam selalu wirid lepas mayang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semuanya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semua Allah yang punya. Cuma kita rasa sedih, sedih tak ada masalah. Dia tidak menafikan qada dan qadar. Allah tak marah kita sedih. Menangis pun Nabi menangis ketika puteranya Ibrahim demam panas meninggal umur 2 tahun, Nabi menangis. Menangis yang dibenarkan syarak, kerana kesedihan itu fitrah manusia. Ni sampai laki aku, tak ada laki aku. Ramai muslimat macam tu. Suami dia mati, bertepik-tepik dalam Facebook. Laki aku, kenapa kau mati dulu? Kenapa kau mati dulu? Bising sekali. Kita kata sabar. Tapi dah masuk 5 bulan, Ustaz, ada seorang laki-laki tu dia nak kat saya lah. Nampak? Itulah perempuan, tak boleh percaya dia. Tengok pada menangis, macam tak kahwin dah. 5 bulan kahwin. Ya. Orang laki-laki gak setia, tak ada mati bini kahwin dah. Macam mana kalau kita nak bersihkan hati? Bersihkan hati kita, nombor 1, kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu membersihkan dosa. Bila hati bersih daripada dosa, maka datanglah kekuatan melaksanakan ibadah. Bila dosa itu kita tak buang, kita tak taubat, dosa tu dia macam dawai, dia lilit kita. Bila dia lilit kita, kita jadi berat. Itu kata ulama, inna siqataz zunubi tamna'u min khifatil ibadah. Sesungguhnya belitan dawai dosa itu pada tubuh kamu menyebabkan tidak ringan melakukan ibadah. Bersih dulu, bersih. Nabi 70 kali sehari taubat. Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum. Wahai manusia, minta ampunlah pada Tuhan kamu. Wa inni atubu ilahi fi yaumin walailin sab'ina marrah. Aku ni sehari semalam minta maaf pada Allah 70 kali. Mulai sekarang amalkan. Lepas subuh 70 kali kata astagfirullah. Bangun tidur 10 kali. Lepas sembahyang subuh 10.
sampai ke isyak 60 kali, nak tidur 10 kali lagi, 70 kali sehari minta ampun pada Allah. Minta ampun. Allah ni tak heran kita banyak dosa, dia heran kenapa tak mau minta maaf. Sedangkan dia ni Ghafurur Rahim, sangat-sangat suka memberi keampunan kepada kita. Banyak mana pun dosa, atta ibu ani zambi kamala zambalah. Orang yang minta ampun daripada dosanya, jadilah macam bayi yang tidak pernah melakukan dosa. Kemudian lakukan amal yang disuruh Allah, dia akan jadi membersihkan hati dengan zikrullah dan sebagainya. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar, baca Quran pada waktu malam. Ingat, satu huruf membaca Quran 10 Allah bayar. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca Quran satu huruf, Allah bagi satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10 kali. Soalan seterusnya, macam mana kita nak berjuang di Palestin? Bagus, niat yang baik. Nampak? Tapi orang Palestin kata berilah sumbangan dan doa. Kita yang jauh ini beri sumbangan dan berdoa. Doa itu juga senjata. Nampak? Senjata orang yang ampuh, senjata orang mukmin, doa. Kita yang jauh ini, ni orang Palestin, dia kata tak payahlah kamu pergi di sana. Berdoalah untuk orang Palestin. Dengan doa itu mudah dan ringan di mulut. Allah muslimat di Palestin. Nampak? Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, berilah kemenangan untuk muslimat di Palestin. Doa dan beri sumbangan. Ada orang kutip di rumah, bagi, jangan sayang. Ma yakusu malun min sadaqah, tidak akan kurang harta kamu sebab kamu bersedekah. Soalan seterusnya, betul ke seorang yang berdosa Allah tak makbulkan doanya? Tak betul. Orang yang berdosa, dia berdoa kepada Allah, minta keampunan, Allah ampunlah. Dah syarat, dia kata kalau syarat nak minta nak makbul kena tak ada dosa dulu. Siapa yang nak makbul? Nabi sajalah Tuhan makbul. Kalau Nabi saja yang tak berdosa, mereka ini maksum, kita maksum. Nabi ni maksum, man usima minal ismi, mereka yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Lain pada Nabi berdosa, sahabat Nabi datang jumpa Nabi mengaku melakukan dosa, apatah lagi kita cak ayam. Jadi walaupun kita berdosa, berdoa pada Allah, minta kebaikan daripada Allah. Cuma syarat-syarat berdoa tu jaga, antaranya jangan makan yang haram. Nampak? Jangan makan benda-benda yang haram. Soalan seterusnya, yang lebih kurang saya tak jawab, saya skip. Banyak lebih kurang. Betulkah orang bukan Islam akan masuk neraka? Neraka syurga ni bukan benda boleh nampak, dipanggil benda alam ghaib. Faham lagi? Benda yang kita tak dapat capai dengan panca indera. Oleh itu kita kena tunggu nas. Nas itu Al-Quran dan hadis. Datang Al-Quran kata neraka ni untuk siapa? Neraka ni siapa punya? Amerika, Rusia atau Allah punya? Allah punya. Yakin tak? Allah punya. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Allah sebut dalam Quran, takutlah kamu semua akan neraka Allah yang apinya itu membakar daripada batu-batu berhala dan manusia. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Kami buat neraka ini untuk orang-orang kafir kepada Allah. Jelas lagi. Jadi dah Allah dia yang punya, kenapa kita nak mengada-ngada kata tak? Allah yang kata, aku buat neraka untuk isinya dalamnya orang kafir. Jadi kita jawablah, Allah buat neraka untuk orang kafir. Jadi betulkah orang kafir akan masuk neraka? Iyalah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam
Orang-orang kafir, sama ada kafir Yahudi Nasara atau yang sembah berhala atau tak percaya wujudnya Tuhan, mereka itu penghuni api neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya dulu, kini dan selamanya. Tak boleh kita tokok tambah dah. Dah. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak nasihat kawan kita yang support LGBT? Dia tak nak dengar nasihat lah, Ustaz. Inna din nasihat, agama kita nasihat. Dengar tak dengar, nasihat. Kalau kita tinggalkan dia, mungkin itu nasihat terakhir dia dengar dalam kehidupan dia. Tak ada orang nasihat dah. Jadi kalau dia kawan kita, jangan tinggal. Walaupun kita tak minum air dengan dia dah, tapi WhatsApp kita ada dengan dia. Terus nasihat. Tak pandai nasihat, share link, share Facebook, share TikTok, share YouTube. Betul tak? Ramai orang yang pandai dalam tu. Share je lah. Yang orang tolong edit dah dan sebagainya. Nampak? Kerana LGBT ni benda yang dilaknat oleh Allah. Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau kamu tahu ada kemungkaran dilakukan oleh sahabat kawan-kawan kamu, maka gunakan kaki tangan kamu, kuasa kamu. Kalau kamu tak mampu, gunakan nasihat. Terus nasihat, jangan berhenti nasihat. Okey? Sekarang mudah. Kita nak ajak orang solat, kita share link cerita tentang solat. Kawan kita tak suka puasa, kita share dosa-dosa tinggal puasa. Banyak sangat dah ni. Sebab itulah kita pergi YouTube, TikTok dan sebagainya. Dia ada anak panah share. Itu semua tu berguna untuk kita nasihat kawan-kawan. Jangan berhenti. Soalan seterusnya. Ujian itu kafarah atau rahmat? Ujian dia kata. Dalam bahasa Arab, bala. Kita salah faham. Bala benda huduh. Salah. Bala maksudnya ujian. Faham? Orang Palestin diuji, orang Malaysia pun diuji. Kenapa Allah uji kita semua? Allah nak grade yang terbaik. Sebab tu kita jabat pendidikan dia buat periksa. Orang ni akan dapat diploma, orang ni setakat SPM, orang ni dapat ijazah dan sebagainya, PhD namanya. Kenapa kita tak, kenapa perlu buat periksa lagu tu? Kenapa tak beri semua degree belaka? Beranak degree belaka. Begitu juga dengan Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kamu untuk dapat yang terbaik di kalangan kamu, mana yang hebat amalannya. Jadi kafarah itu apa? Kafarah itu benda yang menghapuskan dosa. Sebut dalam kitab-kitab hadis, kalau kita sakit, Allah hapuskan dosa kita. Contoh, kita ada 100 dosa. Contoh, kita ada 100 dosa. 3 hari bulan kita demam 2 hari. Demam 2 hari itu menjadi kafarah 10 dosa. Jadi kalau kita ada 100 dosa, demam 2 hari, kita dah tinggal 90 dosa. 10 lagi kafarah, terhapus sebab demam. Faham lagi contoh. Tapi ada orang yang sakit dia panjang, sampai 50 dosa kafarah. Contohnya 2 bulan dia sakit, dosa yang 100 tinggal 50. Dan ada orang yang sampai habis dosa, sampai ke mati. Dia sakit 2 tahun, tak larat dah, anak-anak bini nak pergi hospital, mati gitu je. Dan dia mati, habis dosa. Itu kafarah dipanggil. Allah ampunkan dosa kita dengan cara beri kita susah. Kadang-kadang kita pegang periuk panas, aduh panas. Itu kafarah dosa. Sebab tu orang-orang yang dekat dengan Allah, dia kata Allahu Akbar, Subhanallah. Dan yang hebat lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabiatul Adawiyah, wali perempuan, dia jatuh sampai terkoyak kaki, dia kata Alhamdulillah. Nampak? Terima kasih ya Allah. Bahawa hapus dosa dia. Dia yakin. Nampak? Kerana Allah sakitkan dia. Tengoklah tu.
Rahmat tu apa pula? Rahmat itu kasih sayang Allah. Apa beza dengan nikmat? Nikmat Allah bagi pada orang beriman dan orang kafir. Rahmat tak bagi pada orang kafir. Nampak lagi? Contoh nikmat kereta. Orang Islam ada kereta, orang kafir ada kereta. Rumah, orang Islam ada rumah, orang kafir ada rumah. Itu nikmat. Ini yang ramai orang berebut. Tapi kita lupa nak berebut rahmat. Rahmat di mana? Kasih sayang Allah. Lepas tu kita sampai di pintu masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Mana? Dalam masjid. Kasih sayang Allah di situ. Tanda orang dapat rahmat, ni tengah duduk ni. Ni sedang dapat kasih sayang Allah. Kalau Allah tak sayang kita, diletak di rumah. Duk tengok cerita tu Atu Kopek. Nampak tak? Sambung awak semalam. Faham? Bersambung. Jadi Allah sayang kita, letak tempat majlis ilmu. Faham? Tapi sebab tu lah kena muhasabah. Takkan Allah nak sayang aku seorang, adik-beradik aku lagi, 4 lagi kakak aku di mana sekarang? Betul tak? Berjihadlah agar seluruh keluarga kita dapat jadi orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik. Nampak? Sebab Allah bagi rahmat, dia letak kita tempat-tempat yang berguna di akhirat. Dia letak tempat orang berselawat, dia letak tempat orang berzikir, dia letak tempat orang baca Quran. Nah, tanda dapat rahmat Allah. Tapi kalau sekadar dapat nikmat, kawan-kawan kita yang di rumah yang tak harau majlis-majlis ilmu, mereka dapat nikmat. Soalan seterusnya sikit lagi. Kena balik dah. Soalan pertama, Ustaz dah makan ke belum? Belum. Ni nak berhenti awal ni, lapar perut dah aku. Apakah bentuk jihad yang paling baik? Allahu Rabbi. Berjuang dalam peperangan sehingga terbunuh, itu yang paling tinggi. Seorang yang mati syahid, dia minta dengan Allah nak hidup sekali lagi dan mati sekali lagi. Sebab dia kata, dia rasa tersangat lazat masa roh dia dicabut. Hebatnya mati syahid ni. Sebab tu belum mati syahid, ibu-ibu di Palestin dengan anak dia syahid dalam peperangan, dia akan balik bersorak gembira dan sembelih unta buat jamuan. Kenapa? Kerana anak dia syahid di perbatasan dan keluarga dia 70 orang akan masuk syurga. Kata Imam Nawawi, 70 orang ni bukan semua keluarga yang tak masuk syurga. Yang masuk syurga dengan amalan dah, itu tak termasuk. Faham? Yang tak dapat masuk syurga 70 orang boleh masuk syurga sebab ada seorang mati syahid. Ingat Lepas tu kalau orang tanya kita, ya Syekh, apakah nikmat yang paling lazat dalam dunia? Jawab, mati syahid. Saya pernah tanya soalan ni di Kuantan. Dalam masjid. Apakah nikmat yang paling sedap di dalam dunia? Senyap habis orang. Pakcik tua jawab. Pakcik tu dah tu dalam 70 lebih. Jimak. Jawab. Anak nak buat dia, tapi tak salah dah dia. Betul juga dah. Pasal dia tak mati syahid lagi. Nakal pakcik tu, nakal. Minta maaf, bukan nak kabur apa, nak faham. Dia pergi jawab benda tu. Bukan salah, tak salah. Tapi nakal lah kalau hak 27 jawab, kita tak pelik. Dekat 70. Yang paling lazat bila ditarik roh ketika syahid di jalan Allah. Nampak? Sehingga Nabi kata, kami para Nabi cemburu dengan orang mati syahid kerana mereka tidak disemayangkan, sedangkan kami disemayangkan. Nah, orang mati syahid tidak dimandikan, jenazah para Nabi dimandikan. Nampak? Itu hebat. Jadi kita macam mana ni? Yang duduk di Ampang, duduk di KL, duduk di Gombak, duduk di Batu Cave. Apa cerita? Niat mati syahid. Dia akan dapat pahala syahid walaupun mati atas katil. Jelas? Niat mati syahid. Nampak?
Bolehkah saya yang umur 60 ingin pergi berjihad? Dia tak kira umur, lagi boleh memikul senjata, persilakan. Tapi tadilah kata orang Palestin, siapa tak? Kita berilah sumbangan doa, jangan lupakan mereka. Dan berikan sumbangan harta benda. Kita berjihad sekarang di sini, jihad lawan nafsu, lawan syaitan, kerana musuh kita sangat ramai. Imam Ghazali dia sebut musuh kita saja ada 4 dalam kehidupan di dunia sekarang ni. Ni sekarang ni tak payah pergi Palestin, ada 4 musuh kita. Nombor 1 manusia, nombor 2 dunia, nombor 3 syaitan, nombor 4 kita sendiri. Nampak? Manusia musuh kita ramai. Kita tak kata dia kata kat kita. Kita cakap elok-elok, dia maki hamun kita. Musuh kita. Dunia, ramai dunia. Pejabat, kerja, begitu gini menghalang kita dari solat dan sebagainya, berniaga dan sebagainya. Musuh. Yang ketiga syaitan. Dia usik kita jangan solat, dia usik kita jangan sedekah, dia usik kita jangan suruh lawan laki kita dan macam-macam hal lah. Suruh kita mencarut dan sebagainya. Cuma musuh yang paling payah kita nak lawan, musuh nombor 4, diri kita sendiri. Kalau syaitan, kalau kita sebut nama Allah, dia lari. Iza azanal muazzinu fa adbara syaitan, bila azan oleh Bilal maka larilah syaitan. Allahu akbar, lari syaitan. Tapi diri kita lari tak? Tak lari. Yang paling bahaya nafsu kita sendiri. Soalan seterusnya ada sikit lagi. Jika ada orang menyakiti kita, apa yang perlu kita buat? Tengok keadaan lah. Lagu mana cara menyakiti. Kalau menyakiti hati dengan mulut, tak payahlah kita bersusah payah. Kita buat benda yang elok, dia tak ikhlas. Apa mau layan dia? Teruskanlah buat benda yang baik. Dia tu maafkan dia. Tak jadi apa pun, bukan menaik jerawat muka kita. Teruskan. Kalau kita nak layan ke dia tu lah. Lepas tu setengah-setengah orang dia duduk layan. Duduk layan dalam Facebook. Orang tu ada orang komen tak elok tu, dia lawan. Berpanjang-panjang apa kau lah. Bongok sungguh. Tak payahlah. Kalau ada butang situ, ban and delete. Delete je lah. Tak sah. Tak jadi rugi apa pun. Bukan dia ambil anak kita baru kita lawan, kejar dia dan sebagainya. Takat dia kata tak bagus, tak ikhlas, tak best, tak tu. Tak sah. Jangan. Itu mihnah. Tribulasi perjuangan nak jadi orang baik. Jangan layan sangatlah cakap orang. Kadang-kadang mulut yang kata tu kawan kita juga. Kita pun tak sama marah sangat. Nanti kita mati dia doakan juga. Kalau tak panjang pendek, betul tak? Jangan layan sangat mulut orang ni. Mana lebih afdal, wanita menuntut ilmu atau berjemaah di masjid? Ditanya, mana lebih bagus perempuan menuntut ilmu ataupun berjemaah di masjid? Berjemaah di masjid orang perempuan sunat. Menuntut ilmu agama perempuan itu wajib. Yang fardu ain dah. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu kan wajib atas sekalian orang Islam, masuk yang perempuan. Adapun berjemaah di masjid bukan wajib. Salatul mar'ah fi baitiha khairum min salatiha fil masajid. Solat seorang perempuan di rumahnya lebih bagus dari dia solat di masjid. Orang di masjid semayang 4,000 orang, dia semayang seorang di rumah nak jaga anak dalam buai, afdal sama macam yang 4,000 orang juga. Itu kelebihan orang perempuan. Kita tumbuk belacang ni, korang ikan ni, basuh baju suami kita, semua tu macam orang duk berzikir di masjid tu. Kita nak pergi berzikir juga. Lepas tu pinggan penuh dalam sink. Lagi suami balik lambat buka lampu, gok tersodok garpu dalam sink. Bangun kasih selamat tu. Nampak?
Bagaimana seorang ibu yang tidak mendoakan anaknya? Rugi besar. Masa Nabi SAW masih hidup, baginda orang yang paling mustajab doa. Zaman kita sekarang ni, orang yang mustajab doa mak kita. Mak kita. Jangan lupa. Kadang-kadang kita lupa. Kita nak interview esok, kita minta imam je solat hajat. Kita lupa nak call mak di kampung. Padahal mak lebih mustajab dari tok imam. Bukan salah suruh tok imam, tapi kita terlupa seorang manusia yang sangat mustajab, mak kita sendiri. Pasal perempuan itu dia 3 kali ganda lebih masin mulut dia daripada pak dia. Faham? Sebab tu jangan kata huduh-huduh ke anak. Kalau ayah boleh tahan lagi mulut, kalau mak mak ni faham lah, mulut power. Power pula Power Ranger. Soalan seterusnya, apa kau pakai bulu mata palsu? Adakah amalan ibadah kita sah masa kita solat dan umrah? Pakai bulu mata palsu boleh? Boleh. Bila? Jika kita tak ada bulu mata. Dia tak ada bulu mata, mata dia macam ikan, tak ada bulu mata. Jadi dibolehkan pakai bulu mata palsu. Tapi kalau dia pakai bulu mata palsu nak tarik perhatian laki-laki ajnabi, itu yang dilarang. Lagi, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu berhias melampau-lampau sampai jadi seperti perempuan-perempuan jahiliyah. Dengar baik-baik orang perempuan, awak tak perlu lebih-lebih sangat. Orang perempuan ini default setting, datang kilangnya mari, dia seperti sebuah Lamborghini dah. Faham? Maknanya dia lahir seorang perempuan itu, dia seperti sebuah kereta Lamborghini dah. Orang yang beli Lamborghini tak payah letak stiker dah, semua dah solid. Itulah kaum perempuan Tuhan jadi. Betul tak? Jadi kalau banyak sangat kamu letak-letak kat muka kamu, kamu tidak yakin kamu sudah cantik. Tak yakin lagi. Jangan lebih-lebih. Nak cantik boleh depan suami. Ni dah nak masuk pejabat ni, Paris Hilton kat tekok, depan suami Shell-Top. Nampak? Masuk pejabat catwalk, jalan macam kucing, depan suami elephant walk, macam gajah nak beranak. Jangan. Wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, jangan kamu tontonkan keelokan, kelawaan, kecomelan kamu itu, perhiasan kamu lebih-lebih, gaya-gaya kamu, melainkan untuk suami-suami kamu. Okey? Kalau tak ada suami, tunjuk kat anak-anak kita, tunjuk kat mak kita, kat pak kita di rumah. Itu yang terbaik. Itu Allah uji kita. Kalau dia tak ada rambut, tak ada bulu mata palsu, ada ulama fiqh membenarkan buat bulu mata palsu. Tidak boleh dengan bulu yang najis. Perempuan yang kepala botak, tak maaf lah kalau kepala botak, dia nak kahwin, kesian kat suami dia gigi. Maka dia dibenarkan pakai rambut palsu. Ada ulama membolehkan. Dia boleh. Pasal apa? Pasal dia nak berkahwin. Kalau tidak, siang ke suami dia. Suami dia masuk dalam bilik pengantin, terjun kot tikar. Dah pengantin perempuan kepala botak, dia ada masalah penyakit, kepala botak, tak pakai rambut palsu. Suami masuk dalam bilik pengantin, terjun kot tikar. Mak dia kata, kenapa lari? Itu isteri awak. Bukan, itu goalkeeper JDT. Ada. Itu lain. Jadi kalau kita bulu mata dah elok, tak payahlah palsu-palsu. Kita tangan dah elok, tak payah pakai tangan palsu. Tangan kudung, pakai tangan palsu untuk memudahkan. Faham? Dah solat macam mana? Solat, kalau kita ambil wuduk,
Wajib kena basuh sampai hujung kelopak mata. Kalaulah dia ambil wuduk dulu, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia pakai bulu mata palsu dulu, dia letakkan gam di hujung kelopak ni, baru letak bulu mata. Beli kat DIY, pump masuk bulu mata. Nah, maka kawasan yang kena gam ini tak kena sampai air. Mengambil wuduk, rata air pada sekalian anggota wuduk. Itu kena jaga situ. Okey? Soalan seterusnya. Macam mana kita nak berhijrah untuk dekatkan diri dengan Allah? Dengar baik-baik. Bagi yang berhijrah, hijrah maksudnya berpindahlah daripada lara kepada akhirat. Faham lagi? Mulakan dengan belajar. Ramai kawan-kawan dia berhijrah, tapi dia hanya berhijrah pakaian je, dia tak belajar. Rugi. Ramai kawan-kawan dia hijrah daripada lara. Faham lara? Faham tak? Sekarang dia tak lara dah, tapi hanya sekat pakaian saja. Ingat kalau kita dah start berhijrah, mulakan dengan belajar. Belajar Iqra, belajar baca Quran, belajar kelas fardu ain. Nampak? Belajar. Kemudian kita amalkan, jangan banyak. Amal sikit. Baca Quran 2 helai sehari. Masuk 3 bulan dah, tambah 3 helai pula sehari. Masuk 5 bulan dah, 4 helai sehari. Jangan banyak, sikit-sikit je tambah. Jangan kita pergi baca buku, Rabi'atul Adawiyah 70,000 selawat. Sebelum naik matahari kita pun buat 70,000. 3 hari dengan subuh-subuh tak semayang. Faham lagi? Jangan follow lagu tu. Jadikan sebagai pembangkit semangat saja. Kita tambah sikit-sikit. Allah suka kekal walaupun sedikit. Adakah kita akan berjumpa dengan suami atau isteri kita jika mereka mati dahulu di akhirat sana? Bagus soalan ni. Kita suami, isteri kita mati dulu, kita dapat jumpa tak? Insya-Allah. Semua ahli syurga berkumpul semula, dan yang mana pasangan suami isteri akan berkahwin semula. Dalam syurga tak ada bujang. Siapa yang mati bujang, dia kahwin dalam syurga dengan perempuan yang mati bujang. Faham? Kerana bujang itu kekurangan, naqis. Tidak ada bujang dalam syurga. Faham? Tak ada bujang. Tak usah susah hatilah. Atas dunia mendengung. Nampak tak? Laki tak dapat. InsyaAllah tak ada bujang, tak ada orang duduk tunggal dalam syurga. Semua berpasangan. Yang belum kahwin akan berkahwin dalam syurga. Yang sudah berkahwin, berkahwin lagi di dalam syurga. Orang yang sama, cuma bezanya muka terlalu cantik. Kita jumpa bini kita di syurga, namanya Minah. Bini kita dah, tapi kita tanya kenapa sangat cantik. Faham lagi? Dan di akhirat nanti muka kita tidak akan kekal satu hari pun. Hari ini Tuhan janji mesti lebih cantik dari kemarin. Esok lebih cantik daripada hari ini. Tapi Minah tetap Minah. Umur tidak bertambah 30 tahun. Nampak? Tu seronok. Batu kita sekarang kita susah sekejap tak apa. Habis duit tak apa. Tak, untuk kehidupan yang kekal abadi. Janda, dia tanya janda pula. Ibu tunggal tak ada tunggal-tunggal dah. Dia ada pasangan. Okey? Sekejap je di dunia ini, tak lama. Faham lagi? Jadi dia akan berkahwin. Dia janda di dalam dunia, mati sebagai janda. Faham? Bila mati janda, bangun janda. Dia kita bangun ni ikut kita mati. Dia basuh kullu amdin yaumil qiyamah ala ma mata alaih. Akan dibangkitkan seseorang itu atas apa yang dia mati dahulu. Mati dara, bangun dara. Mati janda, bangun janda. Faham lagi? Tak lagi kita mati Melayu, tak bangun Ukraine, bangun Melayu. Mati ahli bomba, takkan bangun jadi imam.
bangun ahli bomba lah. Sama saja. Okey? Cuma kamu akan berkahwin dalam syurga. Bahkan setiap hari kalau kita nak bersanding di atas pelamin. Allah seronoknya. Nah. Cuma dalam kehidupan dalam dunia ni kalau boleh biar berpasangan. Jangan duduk seorang-seorang, kerana beruk pun ada bini. Faham? Nampak? Biar berpasangan. Dah. Siapa suruh panggil aku? Bagi yang sudah membeli rumah, adakah dikatakan riba? Riba ni kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Setiap kali kita beri hutang kat orang, kita nak tarik untung, itu riba. Katanya kawan kita, Syekh pinjam duit 100, kata boleh bayar 120. Itu riba. Yang 20 tu. Nampak lagi? Kullu qardin yajuru nafa'a. Setiap beri hutang ke orang, nak tarik manfaat tu, untung, fahuwa riba, itu riba. Okey? Jadi kita nak beli kereta, kalau Myvi boleh beli 50,000, tapi kita tak nak Myvi, kita nak Honda City 90,000. Jadi kita ada 50,000 saja, tak mampu beli 90,000. Kita buat pinjaman 40,000. Nah, katanya bank boleh, awak nak pinjam 40, awak kena bayar 60. Itulah riba. Nampak? Itulah riba. Nah, muamalat yang salah di sisi syarak. Okey? Kalau dah riba, macam mana tak mau bagi riba? Kita bawa tuan kereta pergi jumpa bank. Okey, bank beli dengan tuan kereta 80,000. Sekarang kereta jadi milik siapa? Milik bank. Tuan kereta pun dapat 80,000 balik. Kita ni beli dengan bank dengan harga bayar angsuran. Tidaklah riba. Faham lagi? Okey? Kerana kita tak buat pinjaman dah. Bank kata awak nak beli kereta ni boleh. Nak bayar 120,000. 400 sebulan. Okey, setuju. Tak ada lah riba. Faham lagi? Okey tu, angguk-angguk okey tu. Apakah hukum berniaga di tempat maksiat? Dia berniaga, dia jual keropok dekat kolam renang. Kolam renang ni ada perempuan mandi, nampak aurat. Tempat tu maksiat lah. Dah perempuan kalau mandi di kolam renang, dia pakai two piece. Nampak tak? Nak atas ni tutup bawah tutup maksiat lah. Dia pun jual kerupuk situ, jual air tebu. Faham lagi? Contoh, okey? Contoh tempat maksiat. Apa yang dia jual tu halal. Nampak? Apa yang dia jual itu halal, itu fiqh. Nampak? Tapi kalau dia duduk di situ, dan dia nampak benda yang maksiat, dia tahu dah kalau duduk di situ dia akan nampak maksiat, maka pergi duduk di situ adalah perbuatan yang haram. Nampak? Sama macam perempuan yang kerja benda yang halal tapi tidak menutup aurat. Dia kerja dengan bank, dengan swasta dan sebagainya. Kerjanya kerani ni halal di sisi syarak, maka gajinya halal. Tapi dia pakai kain skirt, ustaz, free hair, gaji halal, tetap halal kerana kerjanya itu halal. Tapi dia berdosa setiap hari kerana keluar rumah dalam keadaan derhaka kepada Allah. Maka begitulah juga kita pergi tempat majlis maksiat, maka kita berdosa. Walaupun rezeki kita jual kerupuk itu halal, tapi perbuatan kita duduk di tempat maksiat itu kan dilarang syarak. Nampak? Kan kita boleh pergi tempat maksiat kerana darurah, baru boleh. Kita boleh pergi kedai nombor ekor kerana nak sampaikan kad jemputan kahwin. Boleh
Kerana budak tu kerja kedai nombor ekor. Faham lagi? Jadi yang tak bolehnya kita masuk buat perkara maksiat. Nah, soalan seterusnya. Apa hukum bernyanyi di dalam tandas? Nampak tak? Dalam hadis-hadis menyebut Allah tak suka kita berbual ketika buang air. Nampak? Berbual. Tok Siap masuk jamban sebelah, Tok Bilal jamban sebelah. Hona gamok tu cakap. Diam. Nampak? Sedangkan kita masuk dalam tandas disuruh berlindung daripada gangguan jin. Faham? Kerana tandas ni tempat yang tak elok. Jangan duduk lama-lama, jin suka duduk di situ. Jadi bukanlah kata haram menyanyi, tapi tak elok lah. Sedangkan berbual pun Allah tak suka. Kita bercakap-cakap. Ada orang ni dia belang sambil buang air besar, dia menyanyi. La la la. Duduk menyanyi. Lagu penyamun. Soalan seterusnya, apa yang perlu kita buat? Ini dah jawab dah tadi. Beri sumbangan untuk semaah, untuk mangsa-mangsa peperangan di sana. Banyak yang sama, okey. Ada sikit lagi deh. Apakah hukum kita tak sokong boikot? Dengar baik-baik. Ada benda yang boikot zatiyah, ada benda yang ma'ani saja. Yang zatiyah ini wajib kita boikot sampai mati. Contoh makanan yang haram, itu memang wajib kita boikot. Kena faham baik-baik. Benda produk-produk yang haram yang orang Islam makan, kita memang wajib boikot tu. Itu bukan tunggu perang Palestin. Okey? Contoh makanan yang haram, makanan ingredient yang campur benda yang haram. Kan kita kan orang beriman wajib makan yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kamu duduk di bumi Allah ni, makan yang halal, makan yang bersih. Wajib tu. Itu satu, kena faham. Wajib boikot. Kita makan babi, tak makan, kita boikot lah. Faham lagi? Boikot tu wajib. Tak makan babi dari lahir sampai mati. Boikot dah. Kita tunggu habis perang ni makan balik. Dah lah. Itu benda yang haram. Tapi ada benda yang halal. Tapi dengan fatwa, dengan perintah ulul amri, kita kena akur, kena boikot. Nampak? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Termasuk ulil amri ni ialah adul almi wal fikhi, ulama-ulama fiqh. Yang mengatakan kalau kita masih lagi membeli produk ini, sedangkan syarikat itu memberi sumbangan, memberi senjata untuk bunuh ibu bapa kita balik, tu mah kena faham bab boikot. Kedai depan rumah kita, dia yang beri duit untuk orang beli parang nak kapok mak kita. Kita suka tak beli kedai tu? Faham tak lagi? Kedai depan rumah kita, dia support seorang pembunuh, bagi parang, bagi pedang untuk bunuh keluarga kita. Kita beli tak barang kedai tu? Tu sama juga kalau syarikat-syarikat yang beri sumbangan untuk beli senjata, peluru, bunuh saudara kita di sana. Kenapa kita tak boikot? Nampak? Cuma ulama kita mengatakan benda itu benda yang keperluan. Kalau kita boikot menjadikan kesusahan, itu lain. Minyak, petrol, itu lain. Ni setakat ayam goreng. Nampak tak? Kena faham. Kita tak mampu nak buat semua, jangan tak buat langsung. Tolonglah sedikit. Kurang-kurang kita dapat boikot. Merendahkan ekonomi mereka itu. La yudruku kulluh, la yudruku kulluh. Apa yang kita tak mampu nak capai semua, jangan tak buat langsung. Berilah sedikit sumbangan. Dengan kita tidak bermuamalat untuk memajukan ekonomi, orang-orang yang beri sumbangan untuk membunuh saudara mara kita. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kita tengah solat kemudian terasa macam keluar hadas. Patutkah kita berhenti solat? Jangan. Kalau rasa macam kentut, belum kentut. Rasa macam keluar kencing, jangan berhenti. Yang nak berhenti ni ialah sudah keluar kencing. Dan dalam hadis pun Nabi pesan, kalau rasa sesuatu dalam perut kamu, jangan keluar daripada solat.
sampai mendengar bunyi. Maksudnya sampai kentut tu berbunyi. Ni kita rasa macam kentut kedok lagi. Macam kentut kedok lagi. Jangan keluar. Tapi kalau dah berbunyi, baru kita keluar. Tengok-tengok, boom. Dah. Tu dah kentut. Tu sahih. Nah. Atau berbau. Dalam hadis kata berbau. Contohnya kita sembahyang seorang dalam rumah, suami pergi masjid. Nah, kita sembahyang seorang, tak ada orang dalam rumah kita. Kita ni suami kita je. Anak-anak tak ada, doa asrama. Dah ada bau busuk. Siapa kentut? Tak ada siapa mu lah tu. Jadi berhentilah solat. Dah. Si mati mewasiatkan tanah dan rumah kepada isterinya, dan yang baki lagi hendaklah difaraidkan kepada anak-anak yang lain. Bagaimana untuk difaraidkan? Dengar baik-baik. Kalaulah tuan punya harta wasiat kepada waris, tidak sah. Nampak? Okey, yang boleh kita wasiat ialah orang yang tak dapat harta. Kita kalau mati, kawan kita dapat tak harta? Tak dapat, baru sah kita wasiat kat dia. Kalau ayah mati, ambil 10,000 bagi kat kawan ayah si Jusuh ni, baru sah. Kerana Jusuh ni tak dapat pusaka. Orang yang kalau kita mati dia memang dapat harta, tak boleh kita wasiat. Kerana Allah sudah bahagi dalam Quran. Orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, 2/3. Faham? Jadi wasiat kepada anak tak sah, wasiat kepada ayah tak sah, wasiat kepada mak tak sah, wasiat kepada bini tak sah, wasiat kepada suami tak sah. Melainkan waris setuju baru sah. Faham? Contoh katanya tuan harta, kalau ayah mati, rumah hak di Ampang ni bagi kat makmu, tidak sah. Kerana mak tu adalah isteri mayat. Dia dah dapat pusaka, tak sah wasiat. Faham atau tidak? Tapi ramai orang tak faham, dia ikut wasiat. Faham lagi? Bila dibuat juga tunai kat wasiat, maka azablah si mati ni di alam barzah. Kerana wasiatkan perkara yang salah. Nampak? Kita nak wasiat ni orang yang tak dapat. Kita ada anak angkat. Anak angkat kalau kita mati, anak angkat dapat tak harta? Tak dapat. Anak angkat ni kita wasiat. Kerana kalau kita tak wasiat, dia tak dapat. Faham? Orang yang dah dapat tak payah wasiat. Okey? Hibah. Hibah masih hidup. Dapatlah. Awak nak bagi pen kat kawan awak, dapat tak? Ada. Tanya apa lagi? Itu bukan wasiat, itu bagi. Saya kahwin dengan orang Syiah. Dia syahadah, tak percaya Allah, tapi dia tak beribadah, tak mau buat ibadah. Dia tak percaya ada dunia lepas kita mati. Dia tak percaya adanya hari kiamat. Dia kata suaminya orang Syiah, percaya pada Allah, tak percaya hari kiamat. Nampak? Dengar baik-baik. Katanya ulama, ada Syiah yang terkeluar daripada Islam. Di antaranya yang disebut dalam soalan ini. Kalau tak percaya dengan hari kiamat, itu bukan orang Islam dah. Tengok, rukun iman. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab-kitab, percaya dengan Rasul, percaya dengan hari kiamat. Kerana qada dan qadar. Tak percaya satu dari rukun iman, orang itu bukan orang mukmin. Nampak? Kena perbetulkan balik ni, perkahwinan ini tidak sah. Dia bukan orang Islam. Nampak? Betul, ada Syiah yang fasik. Dalam pelantikan Sayyidina Abu Bakar, dia tak terima Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Dia nak Ali juga. Ini fasik. Kerana menolak pendapat sahabat.
tapi tidak kufur. Tapi yang mengatakan Jibril tersalah beri wahyu, patut beri pada Ali, terberi kepada Muhammad, jadi sepatut Ali jadi Nabi, itu kufur. Maka termasuk yang Syiah yang tak percaya hari kiamat. Kita wajib beriman adanya hari kiamat. Jadi kena cek balik perkahwinan ini, kerana tak boleh ni perkahwinan dengan orang yang tak percaya pada kiamat. Itu bukan Syiah, yang Islam yang tak sah perkahwinan. Soalan yang terakhir, saya pernah couple setahun lebih, tapi saya tak tahu dia perempuan. Adakah saya berdosa? Begini, dia ni perempuan, dia couple dengan perempuan. Okey? Dengar baik-baik, hukum couple lelaki dan perempuan itu haram. Awak nak berubah, awak nak hijrah, awak kena terima, couple itu haram. Bercinta itu halal. Okey? Kita cintakan seorang laki-laki kerana kita nak jadi isteri dia, itu halal, harus. Kita cintakan seorang perempuan kerana kita nak ambil jadi isteri kita, itu harus. Tapi kalau couple, haram. Tak sama ke cinta dengan couple? Tak sama. Couple itu berdua-duaan. La yakhluwan ahadukum, tak boleh seorang kamu berdua-duaan bersunyi bimra'atin, dengan perempuan yang bukan mahram. Tak boleh. Okey? Kita kalau kita nak kahwin dengan seorang laki-laki, kita nak kahwin dengan seorang perempuan, kita pergi meminang, kita merisik, dia bersetuju jadi tunang kita, kita bersetuju jadi tunang dia. Okey, setelah sebulan kita datang rasa suka. Okey, suka. Setelah 3 bulan datang rasa sayang. Setelah 6 bulan dah jatuh cinta. Hukumnya harus. Yang tak boleh kita ajak berdua ke library, berdua ke Sogo, berdua ke klinik cabut gigi, berdua situ, berdua sini. Itu seperti sepasang suami isteri, haram. Jadi bukan couple laki dengan laki, perempuan je haram, laki dan perempuan couple pun haram. Itu betulkan balik. Okey? Yang jadi halal couple lepas kita couple dengan Tok Imam dulu. Faham? Nampak? Angkat nikah dengan Tok Imam dulu, barulah boleh berdua-duaan. Faham tak? Ada soalan? Dah habis dah soalan? Ada? Tak ada kan? Tak ada, kita tutup majlis. Ada lagi? Ada nak bertanya? Cepat. Satu soalan. Waalaikumsalam. Kalau dia ada 3 isteri, kan? Suami ada 3 isteri tu, nanti kalau dekat syurga tu dia dengan siapa? Pula dah. Seorang suami ada 3 isteri, di dalam syurga dia bersama siapa? Soalan tu tak payah, dia bersama suami dia. Okey? Dia bersama suami dia. Ya? Dia ada, seorang suami ada 3 isteri. Soalan dia, isteri itu akan bersama siapa? Isteri yang 3 orang tadi, kalau masuk syurga, dia akan bersama suami dia di dalam dunia. Faham tak? Takkan suami orang pula. Soalan tu tak payah. Soalan yang payah pernah ditanya kepada Nabi. Isteri Nabi tanya, kalau isteri tu ada ramai suami, tu baru soalan. Faham lagi? Seorang perempuan ada 3 suami di dalam dunia, faham lagi? Di akhirat masuk syurga, siapa suami dia? Itu baru soalan. Nampak tak? Contoh, tahun 90 dia kahwin dengan Tok Siak. Faham? 3 tahun kahwin, Tok Siak meninggal.
panah peti, mati Tok Siap. Bang, kahwin pula dengan Tok Bilal. Kahwin dengan Tok Bilal, Covid, mati Covid. Kahwin dengan Tok Imam pula. Lepas kahwin dengan Tok Imam meninggal juga. Tengok muka cantik sangat, terkejut, mati Tok Imam. Faham? Jadi 3 suami di dalam dunia. Nabi SAW jawab dalam hadis, suami dia nanti ialah suami yang paling baik dengan dia ketika bersuami isteri. Itulah jawapan dia. Nampak? Sebab itulah nasihat kita kepada para lelaki, jadilah suami yang paling baik dengan isterinya. Sebab di sana ada hadis Nabi sebut, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang beriman, yang paling baik dengan isterinya. Sebab tu orang tanya kita, kalau boleh buat yang terbaik untuk isteri. Tak ada kita nak buat yang terbaik, isteri kita di rumah. Nampak? Kerana isteri kita sanggup berpisah dengan ibu bapa dia untuk duduk dengan kita. Betul tak? Isteri kita sanggup tinggal adik-beradik dia untuk teman hidup kita. Isteri kita sanggup tinggal kampung halaman dia, mari duduk rumah kita. Betul tak? Lepas tu kalau isteri kita tanya, bang, tak, tolong belilah beg yang RM30, jangan beli yang 300. Kerana isteri kita. Betul tak? Biar 10 kali ganda. Kalau dia call, bang, tolong beli selipar kat Cokit yang RM13. Hei, tak boleh, RM130. Kalau dia suruh beli, bang, beli beg tangan yang RM50, jangan, kita pergi Pavilion beli yang RM1,500. Cap anak anjing, bang, hush puppy. Setuju tak? Jadi isteri kita yang terbaik, barulah dia tak marah bila kita kahwin lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita dapat ambil manfaat daripada jawapan-jawapan tadi. Jawapan yang lebih terperinci hendaklah kita tanyakan pada alim ulama kita. Saya sekadar ustaz kampung yang copy paste daripada pandangan-pandangan ulama. Tuan tanya, saya jawab je lah sekadar-kadar ringkas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberkati sepanjang hayat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hasan Idrus.